Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin, As-Sadiqil Masduq, Al-Qail: Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Hadirin sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, marilah sama kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jadikanlah kehidupan kita setiap detik dan setiap masa di mana sahaja kita berada, itulah cara hidup kita yang sebenar, iaitunya hamba Allah yang terpilih, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bahawa itulah hamba-hambanya yang selalu berbakti dan takut kepadanya di mana sahaja dia berada. Nabi SAW pesan kepada kita 3 perkara. Ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Dan ikutilah, maknanya cepat-cepatlah buat baik setelah kamu melaku dosa ataupun melaku kesalahan. Nescaya kebaikan itu akan sapuh ataupun akan hapus kejahatan yang kamu buat. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan bergaulah, berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Inilah sebagai muqaddimah khutbah pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membuka hidayah kepada kita dengan kebaikan yang kita dengar daripada apa yang disampaikan di dalam khutbah. Sebab orang-orang Islam yang dinamakan sebagai hamba, yang Allah Subhanahu wa taala firman di dalam beberapa ayat, iaitunya al-ibad. Al-ibad artinya hamba Allah. Fabashshir ibad, beri berita baiklah kepada hamba-hambaku, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, iaitunya orang yang selalu perhati dan mendengar ayat-ayat Quran, ajaran-ajaran Nabi, nasihat-nasihat, maka mereka itu selalunya turut perkara yang baik. Kita pun hidup atas dunia lagu itulah. Saya sediakan kepada kita hari ini sebagai satu tajuk yang pendek di dalam khutbah. Yang pertama ini iaitunya siapakah ulul albab? Siapakah orang yang mempunyai akal fikiran yang cerdik dan diselamatkan dia dunia dan akhirat, dan dia duduk di dalam kebaikan kekal buat selama-lama. Itulah yang dikatakan sebagai ulul albab, iaitu orang yang baik. Ikhwah hadirin sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, kita melihat bukan sedikit orang yang cemerlang, bijak, berjaya di dalam kehidupannya, tapi ada setengah-setengah hanya berjaya di dunia. Tapi yang kita nak, kedua-dua dunia dan akhirat kita berjaya dan kita cemerlang. Orang yang selalu taat kepada Allah, selalu takut kepada Allah,
selalunya beramal soleh, berakhlak mulia dan gerung terhadap azab akhirat, maka inilah yang dikatakan ulul albab. Orang yang selalu bangun di waktu malam munajat Allah Ta'ala, berdoa, menangis, sesar di atas perbuatan yang lepas-lepas mari dah. Itu adalah tabiat orang-orang soleh. Kita pun begitulah juga. Kalau nak katakan kita nak pergi pilih cara hidup kita, hanya satu jalan sahaja yang kita boleh pilih, iaitunya kena jadi orang soleh. Kita nak jadi nabi tak boleh. Nak jadi orang siddiqin agaknya susah. Siddiq maknanya orang yang benar dan orang yang cepat percaya terhadap ajaran-ajaran agama. Agaknya susah kita nak cari bilangi orang-orang siddiqin di atas muka dunia, walaupun ada kita tak tahu. Orang yang mati syahid memang kita pun tak tahu kata orang seluruh dunia ni Tuhan nak pergi pilih siapa, termasuk kita kedak nak pergi mati syahid. Tapi semua orang berhak untuk menjadi orang soleh. Bermaknanya ada seat, ada okat untuk nak pergi bawa diri sendiri jadi orang soleh, hidup sebagai orang-orang yang geliga di atas muka dunia. Tapi kena dapat taufik dan hidayah daripada Allah. Dan yang kedua, kena melalui usaha yang timbul daripada hati yang bersih, yang cuci, dan selalunya istiqamah. Maknanya buat sokmo-sokmo dalam hidup. Cuba kita tanya diri kita sendiri, saudara-saudara yang dikasihi sekalian. Dalam masa Ramadan, kita rajin buat amal, baca Quran, semaya, waktu malam, siang hari dan sebagainya. Cuba kita tanya, lepas pada Ramadan, berapa kali boleh kita qiyamul lail? Banyak dak amalan-amalan yang kita boleh buat supaya dengan bulan Ramadan. Setelah Ramadan sudah tinggal kita hampir sebulan. Kesel-kesel yang kita doa amal berkesel berterusnya kedak. Ini adalah soalan yang kita keratun kuam rusik kita. Sebab orang soleh ni dia selalunya istiqamah walaupun sedikit dalam amalan dia. Tak mesti banyak, tapi sokmo-sokmo yang dibuat, itulah yang dikatakan orang yang terpuji, dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitunya dalam sebuah ayat, satu ayat di dalam surah Az-Zumar, Allah Taala firman-Nya, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Allah Ta'ala tanya, walaupun ayat sebelum daripada ni tu ada ayat tentang orang-orang yang menetai ataupun orang yang dok buat maksiat, diraka kepada Allah. Allah bertanya, amman huwa qanitun ana al-lail, adakah engkau, hei orang-orang yang diraka, lebih baik atau orang-orang yang taat mengerjakan amal ibadat pada waktu malam dengan sujud dan berdiri sambil takutkan azab hari akhirat serta mengharapkan rahmat Tuhannya? Kita semua ni kena masuk dalam ayat ni, iaitunya we ada dalam seminggu sekali tak apa dah kita bangun untuk berqiyamul lail, munajat dengan Allah Ta'ala, dengan sujud, dengan rukuk, dengan berdoa. Dan memang tenangnya jiwa apabila kita selalu berqiyamul lail. Walaupun perkara itu perkara sunat, tetapi ia akan memberi kesan yang sangat banyak dalam kehidupan kita. Berdoa, khijah-khijah kita supaya Allah menjayakan setiap perkara yang kita buat. Kita semua nak kepada keberkatan dalam hidup diri kita, amalan kita, khijah kita, keluarga kita juga kita nak kepada keberkatan. Allah Ta'ala dia beri kepada kita bukan
melalui benda hak mudah-mudah ataupun free-free dak. Tapi dia nak tengok kita usaha setakat manakah sebagai seorang hamba di atas muka dunia. Sebab ilmu yang Allah Ta'ala bagi, dia suruh kita usaha, suruh kita sabar di atas ujian, sabar di atas perkara-perkara yang kita pacar dalam kehidupan kita. Maka Allah Ta'ala cerita dalam ayat ni, katakanlah lagi kepadanya, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Tahu dengan tak tahu di sini bukan arti berilmu saja. Bahkan orang yang sera meresap dengan atarut yang dia berqiyam ataupun baca Quran ataupun dia rasa bahawa dia adalah seorang hamba yang dhaif, yang lemah. Ini adalah kita kena cintanakan ketika kita duduk sore. Di tengah-tengah manusia yang begitu ramai, cuba kita duduk sore atas tikar semaya di waktu malam. Tergamarlah kita bahawa kita adalah hamba Allah yang lemah, hamba Allah yang berhajat kepadanya. Kita tidak terkaya, maknanya kita memang berhajat segala-gala dengan Allah Ta'ala. Mula daripada hidayah, buka pintu hati kita, sehingga kerja yang paling remeh-temeh, yang kecil sekalipun, memang berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah kalau orang yang pandai cintanakan masa duduk sore, dia akan rasa katanya inilah hidup dia yang sebenar. Banjakat di waktu malam lebih tenang daripada banjakat di tengah-tengah hari ataupun di siang hari yang boleh kita berjumpa dengan orang-orang ramai. Kadang-kadang orang duk perhati kita duk semaya, duk rokok, duk sujud. Tak sama dengan orang tak ada perhati walaupun sore, tetapi hati kita dengan Allah lah yang betul-betul kita munajat. Kalaulah kita tak khusyuk lagi, tak tenang lagi jiwa kita, hati kita, kita sore sama sore kalau kita banding. Hati kita tak khusyuk lagi, tanda katanya kita kena beki benar-benar hati kita. Ikhwah yang dikasihi sekalian, nak digelarkan ulul albab bukan sahaja duduk di ilmu dan kepandaian, tapi duduk di kita pandai fikir. Sejauh manakah kita fikir umur hidup kita di dunia sampai ke pintu syurga, walaupun kita tak nampak lagi pintu syurga tempat kita nak pergi. Tapi cita-cita kita, wisaitat kita, yang setiap orang pakat dah letak bahawa dia akan terselamat. Segala-gala di dalam kehidupan dia akan jadi rap, rin, molek, rip, roy, sampai ke dia boleh berjumpa dengan Allah Ta'ala di dalam syurga nanti. Sebab tu, saudara-saudara yang dikasihi sekalian, sebelum daripada kita nak hembus nafas yang terakhir dalam hidup kita, kita tak tahu bila kita nak mati, tapi persediaan kita memang ada setiap masa dan setiap tempat. Inilah yang dikatakan sebagai orang yang mempunyai akal fikiran yang sempurna. Bahkan sebalik pada tu, orang yang akal fikiran dia tak sempurna, walaupun bijak sakno di atas muka dunia, pandai kecek, pandai menulis, ilmu tinggi, tapi kalau sekiranya tidak diberi hidayah oleh Allah Ta'ala, Allah pun royak di dalam ayat ni yang sama, iaitunya orang itulah orang yang paling malang ataupun kecewa sekali di dalam kehidupan dia. Ikhwah hadirin sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, kita nak kepada kebahagiaan, kebaikan. Kebahagiaan yang Allah Ta'ala akan bagi bukan duduk di harta benda, pangkat dan kenamaan, bahkan duduk di kita taat kepada Allah. Taat kepada Allah dalam arti kita melaksanakan segala suruhannya dan kita jauhi segala larangannya. Inilah yang dikatakan orang yang paling bahagia dan orang yang paling suka hati. Kita nak kepada ketenangan jiwa, nak kepada perkara-perkara baik dalam kehidupan kita, nak wi Allah Ta'ala puji kita walaupun manusia tak puji, nak wi Allah Ta'ala nampak amalan kita walaupun manusia tak tahu gapo hak kita buat.
Inilah orang yang bersih jiwa dan orang yang baik, dia selalunya buat apa-apa sahaja ikhlas kerana Allah Ta'ala. Buat apa sahaja, kalau boleh dia tak sewi orang tahu, orang nampak. Kalau lah orang nampak juga, tu wallahu alam, dia tak ada niat riak ataupun nak tunjuk-tunjuk ataupun nak orang puji dia dan sanjung dia. Kita pun begitulah juga. Amalan kita, sebab tu saya puang saat ni dengan Ramadan. Tanya kita sendiri, jangan duk tengok orang lain dan jangan duk perhati. Kita perhati diri kita sendiri. Dalam bulan Ramadan kita nampak sungguh orang dengan baca Quran, boleh katakan setiap buah masjid terdengar suara dengan suara kohor, suara derah orang pakat baca Quran belaka. Tapi lepas pada Ramadan, banyakan dalam bulan Ramadan sudah pun habis, kau tak ada. Dalam rumah tangga juga agaknya kau kering kemarah banyakan Ramadan yang ada pada kita. Jadi kita nak full lagu mana? Saya ingin sebut pepatah ulama pada zaman dahulu. Bukan hadis Nabi, tapi kata-kata orang yang cita-cita nak jadi Ramadan setahun. Dia katanya kalau sekiranya umat Islam tahu apa yang ada pada bulan Ramadan, nescayanya nak buat tiap-tiap bulan tu jadi Ramadan. Ramadan 1, Ramadan 2 sampai Ramadan 12. Tapi mustahil sama sekali nak jadi Ramadan 12 bulan. Inilah yang kita dok rebut peluang-peluang di dalam kehidupan kita, dengan amalan, dengan pahami, dengan usaha, supaya hidup kita tak putus dengan perkara-perkara hak baik. Allah Ta'ala pun kasih kepada kita semua sifat-sifat yang baik terhimpunnya di dalam hidup orang seorang Muslim yang dikatakan orang itulah yang terpilih di kalangan hamba Allah yang seramai-ramai. Inilah yang Allah Ta'ala akan buka rahsia ketika berada di padang mahsyar nanti. Allah Ta'ala akan perakat siapakah orang yang paling molek, paling geliga dan orang yang akan berjaya. Atas dunia tak ada siapa boleh hukum. Sebab kita tak tahu rahsia, walaupun diri kita sendiri pun kita tak boleh lagi hukum. Katanya kita nak pergi ke arah mana yang Allah Ta'ala sudah pun takdir. Cuma kita harap baik, mudah-mudahan apa sahaja yang kita buat adalah dinilai, dikira, akan dihitung, dibubuh di dalam buku-buku amalan yang baik yang kita buat, dan tidak batal sama sekali, tak rutuh amalan kita sampai ke kita mati dan kita masuk di dalam kubur. Ikhwah yang dikasihi sekalian, kita perhati umat Islam yang begitu ramai di atas muka dunia. Ada laklai, semua pakat royak katanya akan berjaya belaka, sama ada hak dia buat sikit ataupun buat banyak. Kita sendiri juga merasa bahawa peluang yang Allah Ta'ala bagi dalam kehidupan kita adalah suatu medan untuk kita mengarung ataupun untuk kita damnenkan dalam umur hidup kita. Nak damnenkan setakat mana, inilah berhajat kepada ilmu pengetahuan, belajar dan amal, serta ambil isi-isi yang kita belajar saat ni. Apabila amal dah jadi kesalah dalam kehidupan kita, nampak bahawa berubah hidup kita daripada tak baik kepada yang lebih baik. Daripada hak tak comel, hak kena duk beki, maka marilah kita pakat beki sebelum daripada kita tidak ada peluang lagi untuk nak beki, sebelum daripada tak ada peluang untuk kita nak pergi amal. Inilah yang dikatakan sebagai nasihat yang Nabi selalunya nasihat para sahabat dia dan umat dia. Nabi kecek, tak ada dek tinggi sangat, tak ada dek payah sangat. Nabi royak benda hak biasa-biasa yang orang boleh amal, boleh mengikut dan boleh tatbik ataupun patibat dalam kehidupan. Tapi berapa banyak, berapa ramai ke orang yang ambil faedah daripada ajaran-ajaran agama, sama ada daripada Quran ataupun daripada sunnah Nabi SAW untuk dia guna di dalam kehidupan.
Saya akhiri khutbah yang pertama dengan satu hadis yang Nabi royak, ad-dinun nasihah. Agama itu ialah nasihat. Bermaknanya kita hidup kena pakat-pakat nasihat. Nasihat dalam arti katanya, marilah kita pakat dengar perkara-perkara yang baik. Ikutlah nasihat, tunjuk ajar, kau cinek, dakwah, seruwe, sebagainya untuk kita pakat-pakat beki. Kadang-kadang sama-sama sahabat pakat duk nasihat, Nabi pun raya, ini adalah perkara yang baik. Maknanya, we hidup amalan-amalan nasihat di antara satu sama lain. Itulah yang dikatakan inti ataupun serup agama kita, iaitunya we hidupkanlah nasihat. Mudah-mudahan apa sahaja yang menjadi perkara baik, Allah Ta'ala akan beri kepada kita dalam kehidupan dunia sampai ke akhirat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah wa usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, ketika awal Nabi berdakwah, suasana Mekah pada waktu tu tidak mengizinkan supaya Nabi berdakwah dengan secara terus-terang pada permulaan Islam. Nabi seru orang ramai dengan beberapa perkara supaya orang mula soncai nak kenal Islam dengan secara beransur-ansur. Tapi ketika Nabi diberi izin untuk berdakwah dengan secara terus-terang, satu perkataan yang Nabi sebut, qulu la ilaha illallah tuflihu. Arti dalam hadis ni, katakanlah sekalian orang, la ilaha illallah tuflihu, nescaya kamu akan berjaya. Apakah rahsia yang tersirat yang ada di sebalik la ilaha illallah? Kita selalu sebut la ilaha illallah, dan kita selalu mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudara-saudara hadirin sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah dua kalimah syahadah yang kita bersumpah dengan Allah bahawa tidak ada dah Tuhan yang berhak diibadat kecuali Allah. Ibadat di sini bermakna bukan hanya semaya saja, bahkan witi ciwit kita. Tang ciwit rabob dalam kehidupan kita, kita nak guna hak Allah Ta'ala. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita mengaku juga bahawa hak Nabi buat contoh, kita mengaku katanya Nabi lah orang yang menjadi panduan, contoh yang terbaik bagi kita. Bermaknanya Allah dan Rasul kita tidak akan tinggal di dalam kehidupan kita. Inilah akidah yang dikatakan akidah awal-awal sebagai asas bagi setiap orang Islam. Apabila dia nak, orang kafir nak masuk Islam kena mengucap, orang Islam nak baru email dia pun kena duk mengucap sama, kena duk sebut sama, supaya tidak tak usai ataupun tidak buruk email dia. Sebab tu Nabi royak di dalam satu hadis, jaddidu imanakum la ilaha illallah, barukanlah email kamu dengan sebut la ilaha illallah. Semua hidup kita duk jalan hak ni lah. Tak kira apa sahaja yang kita buat, duk jalan di atas dua ni lah.
Mana-mana dua ni bokprong, bermakna hidup kita bokprong. Berat di Allah Ta'ala tak ambil Rasul, akan punah hidup kita. Ambil hak Rasul saja tak berat di Allah Ta'ala, maka rusak juga kehidupan kita. Sebab tu marilah kita pakat bangun dalam kehidupan kita, 2 kalimah syahadah jadi daging darah cara hidup kita. Dengan belajar, dengan faham dan dengan amal patibat jadi penrup penrang dalam kehidupan. Nampak katanya inilah peribadi syakhsiah seorang Muslim yang jalan di atas muka bumi yang adanya roh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan jadi orang Islam yang orang katanya supaya mayat duk jalan. Tak reti apa sekarang. Jahil dengan hak agama, amalan tak hidup, faham agama pun tak ada. Kadang-kadang faham agama duk ke faham hak silap-silap, hak salah. Duk gi bubuh sapah dalam otak dia. Bubuh benda-benda hak tak molek dalam hidup dia. Lepas tu kadang-kadang duk gi faham benda hak tak molek, duk gi amal tu pula. Alangkah rugi. Sebab tu Islam dia mari dalam keadaan cuci bersih. Nabi banding mudah-mudahnya supaya duk sodok. Benar jahiliyah, Nabi tak sewi hidup semula, tumbuh semula. Nabi sodok habis. Makan masa 22 tahun lebih. Duk jalan Islam. Kalaulah kita tanya, Tuhan tak kuasa kau nak jadi Islam timur? Kan pripta. Kuasa. Tapi Allah Ta'ala kepada Nabi ambil sebab. Buatlah apa sahaja, guna sebab dengan usaha, dengan sabar, sehingga Nabi prakat kesempurnaan Islam di hadapan para sahabat yang ahli sejarah ayat katanya orang buat haji di Padang Arafah ketika Nabi buat haji kerang rek, kerang sutai, iaitunya lebih kurang 70,000 orang. Orang buat haji sekali dengan Nabi. Nabi bangun di hadapan orang ramai duduk atas belakang utara sebagai khutbah wada' yang seramai-ramai para sahabat pakat dengar percakapan Nabi. Di situlah Nabi perakat kesempurnaan Islam. Tak biasa lagi mana-mana Nabi sebelum pada Nabi Muhammad duk royak katanya sempurna agama Allah. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala satu kelebihan yang ada pada Nabi Muhammad dan umat dia, agama sudah pun sempurna. Kita kena tanya diri kita, katanya kalaulah Nabi perakat pada zaman itu sempurna dah, kita pada hari ni nak pergi ke arah sempurna, nak pergi faham supaya Nabi faham, supaya sahabat Nabi faham setakat mana. Hak ni lah duk jadi kita sendiri kena usaha. Orang ada ilmu kena pakat mengajar, kena pakat royak, kena pakat sapa. Orang-orang biasa hak nampak katanya dia wajib kena belajar, bahkan orang alim pun kena belajar. Orang biasa-biasa pun wajib, lebih wajib kena belajar. Kena update semua ilmu kita tiap-tiap hari, tambah semua. Utamanya ilmu-ilmu agama dan tak ketinggalan iaitunya ilmu untuk cara hidup yang dinamakan ilmu keduniaan. Dalam Islam tidak ada becek di antara ilmu agama dengan ilmu keduniaan. Bahkan semua tu dikira sebagai ilmu untuk berfaedah kepada diri kita, mengabdikan diri sebenar-benar abdi kepada Allah. Oleh itu saya seru diri saya sendiri dan ikhwah yang dikasihi sekalian, kalaulah kita sebut semua tiap-tiap kali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka yakinlah bahawa dengan kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita 2 kalimah ni, kita hidup dengan 2 kalimah dan kita akan mati pun dengan 2 kalimah ni. Marilah kita pakat-pakat jalan, maknanya pakat patibat, ti khwam hai tek 2 perkataan la ilaha illallah dengan Muhammadur Rasulullah. Mari kita plan jadi kan patibatที่แท้จริง dalam kehidupan kita, barulah kita berasa pumcai kita sebagai seorang Muslim hamba Allah yang nak pergi jijak pintu syurga dengan perkataan la ilaha illallah, barulah Tuhan buka pintu syurga kepada kita. Di hari Jumaat macam ni,
banyaklah kita berselawat ke atas Nabi SAW. Banyaklah kita buat amal, berdoa, baca surah Al-Kahfi, beristighfar, terutamanya doa yang Nabi rakyat katanya sebentar ya Allah Ta'ala akan terima doa buka pintu langit, yang para ulama pakat sepakat katanya di akhir-akhir waktu asar sebelum daripada maghrib. Itulah cuang wela yang Allah Ta'ala akan buka pintu langit kepada kita. Tapi Nabi katanya sikit ya orang yang Allah buka peluang doa dia dikabul. Kita tak ada detok katanya waktu mana, masa mana, tepat mana. Kemungkinan negeri kita gelak awal, negeri lain gelak akhir. Tapi hak pentingnya hari Jumaat tangwan sehari, marilah kita pakat buat banyak dengan amalan-amalan soleh, terutamanya selawat ke atas Nabi SAW, sebab Allah dan para malaikat selalunya berselawat ke atas Nabi, seperti mana firman Allah Ta'ala di dalam suratul Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وأهلك الكفرة والملحدين يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدميره يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين يا أرحم الراحمين. تقبل منا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.